Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel. Selamat datang ke channel saya, Sewangi Attar Zon Dakwah. Jadi, Alhamdulillah, syukur kita ke hadrat Allah SWT. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa khabar semua rakan-rakan saya, media sosial, YouTuber, Facebook, Instagram dan sebagainya. Jadi, Alhamdulillah, hari ini janji saya akan mengupas ada 4 ataupun 5 soalan yang telah diajukan kepada saya. Dan juga inilah pengalaman yang saya dapat ketika saya bertugas di Jabatan Agama lah, ya. Jadi isu-isu perkahwinan ni tak pernah putus, sentiasa ada, ya, sentiasa ada masalah. Ustaz, kadang-kadang kita dah balik rumah, kita dah tidur dah pukul 12 malam, ada lagi yang mesej pada kita, Ustaz, isteri saya lagi daripada rumah. Ataupun kadang-kadang orang ketuk pintu rumah kita, Assalamualaikum Ustaz, kesian saya baru nak tidur. Kadang-kadang tak makan lagi, tiba-tiba tengah makan nak suap makanan, orang call, Assalamualaikum Ustaz, saya ni nak minta tolong Ustaz ni, boleh tak buat solat hajat? Isteri saya lagi daripada rumah. Isteri lagi daripada rumah pun nak suruh kita buat solat hajat. Masya Allah, boleh, tak masalah. Tapi lebih afdal kalau kita buat sendiri sebenarnya, ya. Jadi Alhamdulillah hari ini saya nak berkongsi sedikit beberapa soalan yang telah diajukan kepada saya. Jadi insya-Allah satu soalan daripada YouTuber ataupun soalan daripada Instagram dan juga Facebook saya, dia bertanya kepada saya, Ustaz, sekiranya saya pernah bercerai dan rujuk kembali dan sekiranya si suami main dadah balik, dia izinkan saya mohon cerai. Maksud ini soalan daripada seorang isteri ni, dia ajukan soalan kepada saya, dia beritahu, dia tanya pada saya, Ustaz, sekiranya dia ni pernah bercerai dan dia pernah rujuk. Jadi pada yang sama suami dia beritahu pada dia. Contoh suami dia beritahu, saya ni dah nak rujuk kembali akan awak, dah rujuk sah, ya. Jadi kalau saya main lagi dadah, maka awak boleh mohon cerai di mahkamah. Jadi pada ketika itu dia bertanya kepada saya, boleh tak dia mohon cerai? Kalau kita tengok balik, bila dalam fasa perkahwinan tadi, bila kita akad nikah, ya, biasa kalau macam saya lah juru nikah, saya akan nikahkan pasangan pengantin tadi. Saya ni pada ketika itu, lepas akad nikah tadi, lepas khutbah tadi, lepas akad nikah tadi, dan pihak lelaki ni, pengantin lelaki ni, dia akan baca satu ta'liq dekat belakang, iaitu saya Muhammad Fadli bin Johari, sekiranya saya meninggalkan isteri saya iaitu Rozi binti Cik Wan selama 3 bulan ataupun 4 bulan hijrah berturut-turut, maka terjatuhlah talak khud kepada dia. Jadi pada ketika itu si suami kena faham bila mana kalau sekiranya ta'liq tadi, ya, ta'liq tadi laku kepada si isteri tadi, bila mana kalau sekiranya kita ni memberi kemudaratan kepada dia. Yang pertama sekali, kita enggan memberi nafkah kepada dia, dan juga kita main dadah. Main dadah ni mudarat kepada dia. Bila mana kita main dadah, kita akan memukul dia, kita akan menyakitkan dia, dan kita akan mengeluarkan satu perkataan yang tidak elok kepada dia. Jadi kalau sekiranya memberi kemudaratan kepada si isteri tadi, maka si isteri tadi boleh mohon cerai di mahkamah syariah. Tetapi dengan satu syarat, dia kena pergi buat kaunseling dulu, dapatkan dulu rekod-rekod daripada pejabat agama ataupun balik polis yang mengatakan betul si suami tadi menghisap dadah, ya. Jadi dia bergantung kepada individu itu sendiri, ya. Jadi kalau kita tengok balik tugas suami ni sebagai ketua keluarga. Tapi kalau sekiranya ada soalan juga yang bertanya kepada saya, Ustaz, kalau sekiranya suami bagi tahu kepada saya, okey, kalau sekiranya abang isap dadah lagi, maka jatuh talak 1 kepada awak. Adakah itu dikira sebagai lafaz cerai? Yes, itu dikira sebagai lafaz cerai. Bila mana kalau suami bertaklik, beritahu begitu kepada si isteri tadi, kalau sekiranya abang main dadah lagi, maka jatuh talak 1 kepada awak. Tapi kalau sekiranya si suami tadi tak main dadah, maka tidak jatuh talak. Tapi kalau sekiranya si suami tadi main dadah, maka jatuh talak kepada dia, sebab dia telah bertaklik tadi. Kena berhati-hati, ya. Okey. Dan soalan yang kedua pula dari salah seorang daripada sahabat Facebook saya, dia bertanya kepada saya, Ustaz, sekiranya suami saya tidak memberikan nafkah pada saya, apa
harus saya lakukan. Saya nak pesan balik okey, ingat kepada para suami, nafkah itu wajib. Sebab itulah kadang-kadang bila selepas saya menikahkan pasangan pengantin tadi, saya akan bertanya kepada pengantin tadi, okey, awak ni dah kahwin, dah sah kahwin, saya dah kahwinkan awak. Okey, saya nak tanya kepada awak, apa yang awak perlu bagi kepada isteri lepas akad nikah ni tadi? Kadang-kadang pengantin tadi dia jawab, 2 ustaz. Apa dia? Nafkah yang pertama sekali iaitu nafkah zahir. Nafkah zahir ni apa? Iaitu pakaian, makanan, tempat tinggal, minuman. Itu nafkah zahir. Dan nafkah batin tu apa dia? Nafkah batin kata itu kemahuan seks. Salah sama sekali. Tak tepat. Kadang-kadang cepat saja dia kata seks, bukan seks. Nafkah yang kedua, nafkah batin tadi dikenali sebagai pelajaran agama. Wajib bagi seorang suami memberi pelajaran agama kepada isteri dan anak-anak tadi. Jadi nafkah ni wajib ke atas suami memberi kepada isteri tadi. Okey, saya nak memetik satu sepotong ayat dari suratul Baqarah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Suratul Baqarah ayat 187 yang bermaksud, isteri-isteri kamu itu adalah sebagai pakaian bagi kamu dan hak kamu pula sebagai pakaian mereka. Jadi kita kena ingat, isteri-isteri itu adalah pakaian bagi kita dan kita juga pakaian bagi mereka. Kita saling melengkapi di antara satu sama lain. Okey. Jadi saya nak memetik satu kitab daripada seorang Syekh Dr. Mustafa Al-Khin. Di dalam kitab beliau, dalam fiqh Al-Manhaji bab fiqh munakahat, iaitu hikmah perkahwinan, di antaranya ialah iaitu memenuhi keperluan fitrah manusia. Jadi kita ni berkahwin sebab nak memenuhi keperluan fitrah manusia. Kita memerlukan kemahuan seks ataupun berkeinginan untuk berkasih sayang. Fitrah manusia suka berkasih sayang, suka berbelas kasih dan sebagainya, dan juga mengembangkan masyarakat Islam dengan keturunan. Jadi kita ni ikut sunnah Nabi, berkahwin ikut sunnah Nabi, nak mengembangkan keturunan Nabi tadi, orang Islam tadi. Maka orang Islam tadi makin ramai. Kalau kita tengok balik sekarang ni, dunia kita, Islam tu makin bertambah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala. Dan mewujudkan ketenangan jiwa dan ketenteraman rohani. Jadi perkahwinan ni dia mewujudkan ketenteraman jiwa dan juga ketenangan jiwa dan juga ketenteraman rohani. Masya Allah, jiwa kita tenteram je bila balik rumah ada orang masak untuk kita. Si suami bila balik rumah ada orang picit untuk kita. Bila balik rumah ada orang senyum untuk kita. Kadang-kadang kita menyampah dah tengok isteri kita, jadi tak boleh macam tu. Kita tak suka dah pada dia, jadi tak boleh macam tu. Balik rumah, kadang-kadang si suami ni, ustaz, saya dah bosan balik rumah ni. Kadang-kadang balik rumah tengok muka isteri, tak muka anak. Tengok muka isteri, tak muka anak. Tapi tu nak tengok muka siapa lagi? Jadi kita kena tengoklah muka anak dan isteri kita. Maka bila kita tengok muka dan anak dan isteri kita tadi, maka pahala akan dapat kepada kita. Okey. Dan juga memelihara akhlak daripada kerosakan dan keruntuhannya. Memelihara generasi manusia yang sejahtera. Jadi saya nak highlight kepada memelihara akhlak daripada kerosakan dan keruntuhannya. Jadi perkahwinan ni sebenarnya dia memelihara kita daripada memelihara akhlak bagi remaja ni supaya tidak melakukan hubungan yang terbatas, hubungan yang luar daripada perkahwinan, berzina dan sebagainya. Maka itu boleh dielakkan. Dan juga mengembangkan kekeluargaan dan mengeratkan semangat kerjasama. Okey. Kalau tengok balik dalam kitab Fiqh Al-Manhaji, nafkah ialah perbelanjaan keperluan manusia seperti makanan. Ingat saya ulang balik. Kalau kita tengok balik dalam kitab Al-Fiqh Al-Manhaji, kitab Al-Fiqh Al-Manhaji ni tentang bab kekeluargaan Islam dalam Fiqh Al-Imam Syafi'i ni, dia bukan memperihalkan ataupun bukan membahaskan tentang bab perkahwinan saja, tapi dia membahaskan tentang bab kekeluargaan, isu kekeluargaan. Jadi saya selalu baca kitab ni dan juga saya selalu mengajar kitab ni di surau-surau dan juga di masjid-masjid. Okey. Saya ulang balik, nafkah ialah perbelanjaan keperluan manusia seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan selainnya. Ia dinamakan nafkah kerana dikeluarkan atau digunakan untuk keperluan itu. Jadi sebenarnya syarat wajib suami memberi nafkah kepada isteri ni iaitu nafkah disyariatkan ke atas suami, bukan ke atas isteri. Nafkah ni disyariatkan ke atas suami tadi memberi kepada isteri tadi.
bukan si isteri memberi nafkah kepada suami. Kena faham tu. Dan juga sekiranya isteri memenuhi syarat yang telah ditetapkan di dalam fiqh al-manhaji yang membahagikan kepada dua syarat. Okey, syarat isteri untuk dapat nafkah daripada suami ni yang pertama sekali, sekiranya isteri merelakan dirinya untuk bermesra, iaitu istimta'. Istimta' ni maksudnya bermesra-mesra antara suami dan juga isteri di antara pusat sampai ke lutut. Bersetubuh dia dalam keadaan yang dibenarkan syarak, dan sekiranya isteri menolak walaupun sedikit, maka suami tidak wajib memberi nafkah kepada isterinya. Dan sekiranya jika suami ingin bermesra dan bersetubuh isterinya dalam keadaan diharamkan sakit, uzur, maka keengganan isteri itu melayani suaminya tidak menggugurkan kewajipan suami untuk memberi nafkah. Kita kena faham, si isteri ni kadang-kadang ramai mengadu pada saya, ustaz, saya ni kadang-kadang suami saya tak pernah bagi nafkah kepada saya. Kita tengok balik. Yang pertama sekali, syarat nak dapat nafkah daripada suami tadi, kita tidak boleh menolak pelawaan suami kalau sekiranya suami ajak bermesra dengan kita, iaitu beristimta'. Maka kalau sekiranya kita enggan, tidak ada alasan yang kukuh, maksudnya kita tidak uzur, kita tidak sakit, maka pada ketika itu suami tadi tak wajib bagi nafkah kepada si isteri tadi. Jadi kena faham, ya. Jadi yang kedua pula, isteri ikut tinggal di rumah yang dipilih oleh suaminya dan isteri wajib tinggal di dalamnya, melainkan tempat tinggal itu tidak sesuai untuk didiami dari sudut syarak. Okey, kalau sekiranya syarat yang kedua pula, si isteri tadi nak nafkah, syarat yang kedua dia kena ikut suami dia pergi ke mana-mana. Macam contoh, kalau suami dia dah beli rumah, dia kena ikut. Kalau suami dia beli rumah di Johor, kena ikut. Suami dia beli rumah Johor, dia kena ikut juga. Dia kena duduk dengan suami dia. Tapi kalau sekiranya dua-dua berkerjaya, macam seorang doktor di Kelantan, seorang lagi doktor pakar di Johor Bahru, maka dia tidak boleh bersama. Maka pada ketika itu bukan keengganan daripada si isteri tadi, mereka telah menetapkan telah ada budi bicara, maka suami tadi wajib bagi nafkah kepada si isteri tadi, ya, walaupun dalam keadaan masing-masing berkerjaya, ya. Okey, jika semua syarat itu dipenuhi, wajib bagi suami untuk memberi nafkah setiap yang diperlukan oleh isteri. Wajib, ya. Tapi sebenarnya kita tidak boleh 100% menyerahkan untuk memberi nafkah tadi tanggungjawab kepada suami. Kadang isteri pun kena bantu juga, ya. Ada setengah ulama menyatakan isteri kena bantu suami. Macam contoh, kalau gaji suami nori getah, nak musim sekarang ni musim PKP contohlah, nori getah berapa sen sangat dapat. Jadi pada ketika itu si isteri ni kena tolong suami tadi. Suami dalam nori getah, nak bayar sewa rumah lagi, nak bayar kereta lagi, nak bayar motor lagi, rokok lagi. Contoh kalau ada yang rokok, ada isap vape, contoh mereka yang isap vape, kena bayar, kena benda ni semua material, kan. Jadi tak cukup. Jadi si isteri tadi kena bantu si suami tadi, ya. Okey, contohlah bulan ni abang boleh tak kalau kita share, bulan depan rumah saya bayar separuh, abang bayar separuh. Ataupun motor, bulan depan saya bayar separuh, abang bayar separuh. Tak apa, tak masalah. Itu atas perbincangan individu itu sendiri. Okey, seterusnya pula iaitu saya tengok balik dalam satu kitab fiqh menyatakan sebenarnya air elektrik, bil air ataupun bil elektrik sebenarnya tak wajib suami bayar sebenarnya. Kalau sekiranya isteri tadi pakai, banyak mana pakai, dia lah bayar, bukan si suami kena bayar. Kena ingat tu si isteri, ya. Contohlah, dia selalu tengok TV, dia selalu gunakan elektrik dengan banyak, maka dia lah bayar. Sebenarnya kalau dalam kitab fiqh gitu sebenarnya. Air kalau si isteri guna pakai banyak tu dia kena bayar sendiri, bukan si suami. Kadang-kadang itu jadi kepelikan kepada kita sebab kita tidak ikut landasan syariat yang sebenarnya. Jadi tidak mengapalah kalau sekiranya si suami nak bayar. Kita bincang elok-elok, ya. Okey, seterusnya pula
uh, soalan yang ketiga, saya nak jawab soalan yang ketiga daripada seorang apa nama tu, suri rumah ni. Dia beritahu pada saya, Ustaz, sekiranya saya dah lafaz cerai time PKP ni bagaimana? Masya Allah, sebenarnya kalau boleh kita elakkanlah daripada pergaduhan yang besar pada musim PKP ni. Pada musim kita diuji oleh Allah Ta'ala ni, ujian kita sangat berat. Bagi saya memang kadang-kadang menjadi perkara biasa bila mana kita duduk dalam rumah, hatta orang 20 tahun sekalipun duduk dalam rumah pun akan bercerai. Jadi kita kena sabar. Saya ingat saya pernah berlaku pada zaman Rasulullah dulu, ketika mana Rasulullah pernah menceraikan Hafsah, iaitu dengan talak satu. Jadi pada ketika itu, ketika Rasulullah menceraikan Hafsah dengan talak satu, tak sampai beberapa minit turun malaikat Jibril tegur kepada Nabi, ya Rasulullah, kenapa kamu nak ceraikan Hafsah? Sedangkan dia rajin bertahajud, dia isteri yang baik, dia wanita yang soleh, dia isteri yang sangat baik. Lalu pada ketika itu, aku nak kamu rujuk kembali akan dia pada perkahwinan yang asal. Jadi pada ketika itu, Nabi merujuk kembali, iaitu Hafsah tadi, pada perkahwinan yang asal. Ya, nak dikatakan di sini, sebab itu berlaku kepada Rasulullah dulu. Bukan tujuan untuk menghina Nabi, tidak. Tapi nak meletakkan hukum kepada kita bahawasanya perceraian tu akan biasa berlaku, ya, pada umat Nabi Muhammad sekalipun, ya. Okey. Yang pertama sekali kita tengok balik, kalau sekiranya lafaz tadi lafaz soreh, contoh suami beritahu tadi, aku ceraikan kau dengan talak satu, jadi itu soreh. Bila soreh, kita tidak boleh rujuk sesuka hati. Rujuk ni kena secara official, kena datang pejabat agama buat satu rujuk, dan juga kena buat pengesahan perceraian di mahkamah syariah dulu. Kita tidak sewenang-wenangnya jabatan agama ni terus menerima. Bila dah bercerai dekat luar mahkamah, dia terus datang untuk rujuk. Dia kena buat pengesahan dahulu, sebab kita takut berlaku syubhah di antara sebutan tadi. Itu dia sebenarnya. Ramai yang bertanya kepada saya, Ustaz, kenapa kami tidak boleh rujuk balik, sedangkan kami dah bercerai? Lafaz tadi pun lafaz soreh. Tuan yang mengatakan lafaz soreh, tapi di pihak kita, kita akan buat siasatan yang lebih detail sebenarnya, ya. Dan bila berlaku perceraian disahkan oleh mahkamah tadi, tuan-tuan dah sah bercerai, maka terus datang ke pejabat agama untuk buat rujuk kembali. Rujuk kembali kena secara official, iaitu rujuk di hadapan qadi, ataupun rujuk di hadapan jurunikah, ataupun rujuk di hadapan wali hakim. Macam contoh, saya pun boleh juga orang rujuk dengan saya, tapi kena datang pejabat. Ustaz, saya nak rujuk, Ustaz boleh tak sebab saya dah bercerai? Boleh, tapi saya akan buat pengiraan iddah dan juga bila tarikh dia bercerai. Kena dapat pengesahan daripada mahkamah syariah dahulu. Ni ramai orang keliru. Bila time PKP ramai bercerai, kena sabar banyak-banyak. Ustaz, saya dah puas sabar, Ustaz. Sabar dah ni, tak tahan dah sabar. Jadi kena sabar. Innallaha ma'as sabirin. Ya. Okey, kita tengok balik yang kedua pula, iaitu lafaz dia. Kalau lafaz kinayah, contoh, kalau macam ni perangai awak, baik-baik kita bercerai je lah. Itu dikenali sebagai lafaz kinayah. Bila lafaz kinayah tak terjadi perceraian tersebut. Jadi kena buat pengesahan dulu. Lepas PKP ni, buat pengesahan dulu. Buat sementara ni, tolong duduk asing dulu. Duduk asing dulu. Bilik suami di sana, bilik isteri di sini. Sebab kita nak buat penentuan dahulu sama ada lafaz tadi adalah lafaz soreh ataupun jatuh tak perceraian tadi, ya. Itu kalau sekiranya mereka yang bergaduh ataupun berlafaz cerai di waktu dalam PKP ni. Jadi kena sabar banyak-banyak. Okey, yang keempat pula soalan yang saya nak tanya. Ada soalan ni agak okey, siapa saya jawab? Soalan yang keempat ni daripada salah seorang daripada dalam YouTuber. Dia tanya kepada saya, sekiranya suami saya tidak solat, bagaimana saya nak buat? Apakah hukumnya saya minta cerai? Ya, suami dia tak solat. Walaupun dia kata suami dia baik, tapi suami dia tak solat. Itu bahaya, ya. Okey, kita tengok balik dalam surah Al-Zariyat ayat 56, iaitu solat ni sebenarnya merupakan tiang agama. Kita ni ada, rumah kita ada 5 tiang. Rumah kita ada 5 tiang. Tapi kalau sekiranya kita tak lengkap, contoh kita nak bina rumah, 1 tiang tak lengkap, ada 4 saja tiang, maka pada ketika itu
robohlah rumah kita. Sama juga macam solat. Solat ni ada 5. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Jadi kalau tak lengkap, maka tidak sempurnalah kita sebagai seorang Islam. Jadi kena lengkapkan 5 tadi. Jadi berdosa besar kalau sekiranya seorang suami yang tidak menunaikan solat dia. Saya nak baca satu firman Allah seperti ayat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Ya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaku. Jadi Allah Ta'ala ni bukan sia-sia menciptakan kita ni. Mesti ada sebab nak suruh kita menyembah dia. Sebab kita orang Islam. Macam agama lain, dia ada penyembahan ikut adat dan ikut agama dia. Macam kita orang Islam, kita ada adat kita, kita ada budaya kita dan kita ada syariat kita sendiri. Ya, okey. Agama ni sebenarnya elemen yang paling penting dalam institusi kekeluargaan. Ya. Jadi solat berjemaah bersama keluarga dituntut sangat sebenarnya. Dituntut. Contohlah saya beritahu, ya. Kalau kita dah biasa rutin dalam rumah tangga kita solat berjemaah, ya, kita solat sunat berjemaah, solat wajib berjemaah, kita dah lazimi dah, kita dah biasa dah, menjadi kebiasaan rutin ataupun kewajipan bagi kita, ya, akan datang kemanisan kita dalam ahli keluarga kita. Saling sayang menyayangi di antara satu sama lain. Isteri sayang kepada suami, suami sayang kepada isteri, anak-anak akan sayang kepada kita, anak-anak akan respect kepada kita. Ya, tapi kalau kita tak sembahyang, kalau suami ataupun ibu tak sembahyang, anak-anak tidak akan respect kepada kita. Kita tidak akan respect sesama kita sebenarnya. Okey. Sangat penting kita ni menjaga solat kita, ya. Okey. Berbalik semula pada persoalan tadi, iaitu dalam satu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, apabila seorang wanita itu menunaikan solat 5 waktu, berpuasa pada bulannya iaitu Ramadan, menjaga kemaluannya dan mentaati pasangannya, Rasulullah mengatakan, lalulah kamu kepada pintu yang mana kamu nak masuk dalam syurga tadi. Masya Allah. Untung sangat bagi seorang isteri ni, iaitu yang menjaga kemaluan dia, yang menjaga suami dia, yang menjaga elok kat rumah, ya, maka dia taat pada perintah si suami dia. Maka dalam satu hadis sahih riwayat Ibn Hibban iaitu 4163, maka Allah Ta'ala kata benda, masuklah pintu mana yang kamu nak masuk. Masya Allah, besar sangat, ya. Jadi taatlah wahai si isteri kepada suami kamu, dan juga kepada Allah Ta'ala, dan juga kepada Rasul kamu, dan juga kepada kedua ibu bapa kamu, ya. Okey. Nak menarik, berbalik semula kepada soalan yang diajukan kepada saya tadi, iaitu sekiranya suami tadi dia tidak menunaikan solat, maka perlulah dilihat terlebih dahulu akan sebab dan punca yang menyebabkan ia tidak solat. Sama ada dia uzur ke, dia sakit ke, dia tidak boleh solat ke, dia ada masalah slip disc dan sebagainya. Kebanyakan banyak yang mengadu kepada saya, Ustaz, saya ada masalah slip disc, saya tak solat dan sebagainya. Macam mana Ustaz? Jadi kat sini kita huraikan, okey, kalau sekiranya si suami tadi tidak menunaikan solat, sebab apa? Sebab dia uzur, dia sakit ataupun dia tertidur, maka wajib kepada dia untuk dia qada balik waktu dia sedar tadi. Wajib ke atas dia. Okey, ya. Dan kalau sekiranya dia ni tahu kewajipan solat tadi tapi dia enggan juga menunaikan solat, maka pada ketika itu dia jatuh kepada kafir murtad ke atasnya. Saya highlight balik, iaitu kafir murtad ke atasnya. Dia tahu solat tapi dia tak nak solat. Dia kata benda kalau solat pun tak guna juga, rezeki macam tu juga. Maka pada ketika itu jatuh kafir murtad ke atasnya. Ini dikupas dalam ijma' muslimin. Tuan-tuan boleh lihat dalam kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab, kerana terdapat hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu yang berbunyi, inna bainar rajuli wa bainas syarki wal kufri tarqus salah. Yang bermaksud, yang membezakan antara
Yang membezakan antara seorang hamba yang mukmin dengan seorang yang syirik dan kafir iaitu meninggalkan solat riwayat Muslim 82. Beza di antara kita dengan orang kafir itu solat kita. Jadi orang yang bukan Islam solat dia begini. Kita 5 waktu. Dia top up pula dengan iaitu solat-solat sunat dan perbuatan-perbuatan sunat, zikir, baca Quran dan sebagainya. Itu membezakan, ya. Kalau tengok balik orang kafir pun ada zikir juga. Kalau tengok balik orang Buddha pun ada zikir juga. Kalau tengok balik agama lain pun ada zikir juga. Tapi zikir kita beza dengan zikir dia, ya. Okey. Dalam hadis, dalam kisah begini, jika isteri ingin memohon cerai, maka perlulah dirujuk kepada pihak mahkamah terlebih dahulu untuk memastikan sama ada dia ni suami tadi dia tak solat tadi sebab apa. Sama ada dia ni dah keluar daripada Islam ataupun dia tak keluar daripada Islam sekali. Dia tak keluar lagi daripada Islam, ya. Jadi adapun jika seseorang itu meninggalkan solat tanpa mengingkari, akan kewajipannya terbahagi kepada dua. Jika seseorang itu meninggalkan solat tanpa mengingkari, akan kewajipannya terbahagi kepada dua. Yang pertama sekali iaitu mereka yang meninggalkan solat atas sebab uzur tadi yang saya beritahu tadi, ya, terlupa, tertidur dan sebagainya, maka diwajibkan ke atasnya menggantikan sahaja dan tidak berdosa. Maka dia kena gantikan balik. Macam contoh, si suami tadi tiba-tiba dia tidur lewat malam tadi sebab apa? Tengok bola, main game zaman sekarang ni kan. Suka sangat orang main game zaman sekarang ni. Dia main game bola ataupun dia tengok bola, tiba-tiba tertidur tak sengaja waktu subuh tadi, terlewat dan sebagainya, maka wajib ke atas dia kena qadakkan balik solat dia tadi. Dan yang kedua pula iaitu mereka yang meninggalkan solat atas sebab malas atau meremehkannya, maka berdosalah dia tanpa khilaf atau pendapat daripada mana-mana individu. Maka tanpa khilaf, kalau sengaja dia meninggalkan solat dia tadi, maka jatuh pada dosa besar. Tak boleh. Dia meremehkan solat, dia melambatkan solat, dia langsung tak solat, maka jatuh pada dosa besar kepada dia tanpa khilaf. Tanpa khilaf ulama. Maka ulama bersepakat menyatakan tetap jatuh pada dosa besar. Jadi kena faham, tapi kalau sekiranya si isteri ingin juga mohon cerai, maka dia kena dapat nasihat dulu daripada iaitu pakar kaunseling dan juga khidmat nasihat di Jabatan Agama Islam tempat dia duduk. Tidak boleh semenang-menangnya kita terus minta cerai. Jadi insya-Allah di atas pencerahan yang saya telah bagi kepada semua, ya, moga memberi satu intipati kepada kita dan jawapan kepada kita, dan juga ramai yang terngiang-ngiang lagi persoalan tadi. Itulah jawapan yang saya bagi. Kadang-kadang ada yang datang jumpa saya, kadang-kadang mata lebam, bibir bengkak, hidung patah, gigi patah. Sebab apa? Sebab kena pukul dengan suami dia. Masya Allah. Kalau boleh kita buanglah sifat panas barang kita tu, ya. Kalau boleh kita jaga baik-baik rumah tangga, sebab Allah dah jadikan isteri kita tu dan anak-anak kita tu hadiah untuk kita. Jadi kita kena sabar banyak-banyak, ya. Jadi insya-Allah kepada semua saya harap insya-Allah jangan lupa subscribe dan juga like dan juga share di atas persoalan dengan jawapan yang saya bagi pada hari ini. Insya-Allah semoga memberi manfaat kepada semua, dan semoga tuan-tuan menjadi memelihara rumah tangga dengan bahagia dan mendapat cahaya mata yang baik, anak yang soleh dan juga solehah. Jadi insya-Allah kita berjumpa pada vlog ataupun video yang akan datang. Jadi saya Ustaz Suwangi Attar memohon kemaafan, mengundur diri sekiranya ada terkasar bahasa, terlajak bicara. Jadi insya-Allah kita jumpa lagi pada video dan vlog yang akan datang. Dan insya-Allah jangan lupa subscribe dan share dan juga like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.